نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال sini المتشبهين باب bab pada menyatakan bab lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Maknanya masalah pakaian ni dah habis lah kalau ikutnya. Akan masuk pula pada hiasan badan lah dia panggil. Satu hiasan menggunakan pakaian, perhiasan. Yang ni hiasan tu dari segi dia uruskan badan dia, uruskan anggota badan dia kan. Maka dimulakan dengan bab kalau nak cantikkan badan ke, jangan sampai laki tukar jadi perempuan, perempuan tukar jadi laki. Itu dia jadikan macam bobit nak hias badan. Babu al-mutashabbihin bin nisa'i wal mutashabbihati bir rijal. Wa bihi qala وبالسند المتصل منا إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة. Muhammad bin Bashar menyampaikan kepada kami, Gundar menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami daripada Qatadah daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Dan dimutaba'ahkan. Siapa tu? Gundar. Sebelum Syu'bah siapa? Gundar. Gundar telah dimutaba'ahkan oleh Ammar. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami oleh Syu'bah. Oleh Syu'bah. Dia masalah menyerupai perempuan, menyerupai lelaki. Ada yang paksi hukumnya itu melihat pada adat. Maknanya kalau adat tempat tu ia tak dikira menyerupai kan. Contohnya pakai kain batik. Jadi orang Jawa, lelaki dia pun pakai, dan orang tak nampak pun benda tu sebagai khas untuk perempuan, maka dia tak jadi tersyabuh. Maka ada yang mana memang hukumnya itu berdasarkan adat setempat. Babu ikhrajihim. Babu ikhrajil mutashabbihin min nisa. Babu ikhrajihimnya. Ikhrajil mutashabbihin bin nisa min al-buyut. Min apa? Buyut. Tak ada. Kita padam tapi dalam tu biar. Maksudnya dalam terjemah tu buat kurungan je. Padam yang matan tu. Babu ikhrajihim. Babu ikhrajihim. Dia punya syarahan dia, dia punya terjemahan dia, mengeluarkan lelaki-lelaki yang menyerupai perempuan dari rumah. Masalah menghalau pondan, mengeluarkan mereka daripada rumah. Bukhari buat tajuk khas. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين أتبون المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانة
وأخرج عمر فلانا. Muaz bin Fadhalah menyampaikan kepada kami, Hisham menyampaikan kepada kami daripada Yahya daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Nabi SAW melaknat lelaki yang berkelakuan seperti perempuan dan perempuan yang berkelakuan seperti lelaki. Baginda bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Beliau berkata, maka Nabi SAW mengeluarkan seseorang dan Umar juga mengeluarkan seseorang. Qala tu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata apa? Maka Nabi SAW mengeluarkan seseorang dan Umar juga mengeluarkan seseorang. Fulanah perempuan. Seorang perempuan. Dia bukan hayati. Jadi mana ada hayat maksudnya dia bukan hayati. Ini macam mana terbalik sini? Ni mula dia. Mula di sini. Karramna wa akramana wahid ni ke? Tu dhaifal hayah pula kan? Ini mufassir ni. Maksudnya ni tak payah terjemah. Tak payah. Terus Kau macam ni, ini dulu contohnya. Karam, lafaz karamna dan akramna maknanya satu. Maknanya sama. Dhaifal hayah. Betul tulis pula. Dhaifal hayah kataan ni. boleh ulang balik pada Tak ada tak tahu belakang. Boleh tuan. 9 Ni. Kata akramna, karamna dan akramna adalah sama. Dhaifal hayah. Ini tak payahlah. Kesengsaraan berganda semasa hidup. Tak perlu. Sepatutnya tapi kan tak buat. Azabul hayah. Dhaifal hayah iaitu azab ketika hidup. Okey lah, tak apalah dia tulis Arab tu. Dalam ini okey sikit. Dhaifal mamat tak payah. Iaitu azab sesudah mati. Macam tu. Maksudnya tak perlu ditulis lah ayat ni. Ayat ni tulis. Dhaifal hayah mesti. Ni benda lah ni. Berlipat ganda ni tak payah. Terjemah ni tak payah. Terjemah tak payah. Sebab dia kan ada tafsir kat sini. Dia dah kerja di celaru lah. Berlipat ganda betul azab sesudah mati. Apa? Lepas tu khilafaka wa khalfaka sawa. Maksudnya sini fal haya iaitu azab al haya. Patut boleh terjemah dia. Tak perlu kot. Kalau yang ni okey lagi. Kalau tulis banyak. Tak ada. Dia tak ada kan. Dia terus kita ambil tafsiran tu Ambil terus terjemah. sebagai makna dia. Terus terjemah. Terus terjemah. Fal haya tu Macam ni lah, macam ni je lah. Hmm. Yang ni je. Yang ni garis. Mhm. Garis. Ini okey. Cuma check dia terjemahan. Dia terjemah apa? Azab al-haya. Azab sudah mati. Okey. Terjemahan dia okey. Kemudian khilafaka dan khalfaka adalah sama. Adalah sama. Dia sebenarnya adalah sama maknanya. Semua adalah sama tu. Maksudnya ni tak payah tulis lah ni. Mana? Bagi kalau nama tu terus terjemah pada itu azab sudah mati. Tak. Ayat tu Tak kena. Dekat ayat Al-Quran tu kena tulis. ini ayat Quran. Semua ayat Quran. Semua ayat Quran. Ayat Quran. Semua ada. Ethiopia ni. Kita tak ada ubah. Yang ni je ni tak payah. Yang dia terjemahkan benda. Mufassir dia tak payah tulis. Oh? Mufassir dia Mufassir dia terjemah terus lah. tak payah. Terus terjemahan. Terus terjemah. Iaitu azab ketika hidup. Hmm. Udhaifal mamat, azab sudah mati. Khilafaka dan khalfaka adalah sama maknanya. Sebab ni dalam tu kan, dalam ni diterjemahkan di al-hayah ni azab al-hayati wa azab al-mamati. Faham? Ni Dhaifal hayah Ni habis. tak ada. Titik. Dalam matan ni ada, tapi dalam tu tak ada. Dalam mana? Dalam hadis, dalam matan tak ada, dalam ni ada. Wajib al-mamat dalam ni ada. Tak Dalam apa. ni tak ada. Kau kata terjemah je. Macam tu je lah. Terus khilafaka khalfaka maknanya sama. Na'a maknanya taba'ada. Tak ialah maknanya. So, dia kata apa? Na'a maksudnya apa tu? Okey, dia tak boleh tulis lah. Jauh. Mufassir dia tak payah tulis lah kan. Maksud apa maksud kau maksud? Ni kan tabak adat ni tak payah tulis lah. Itu terus terjemah lah. Perkataan Arab. Okey, Okey. tak payahlah. Nah, Maksudnya menjauh. terus. Syakilati maksudnya keadaannya. Keadaan. Itu lah. Nahiyati.
kullun ya'malu ala syakilatihi. Maksud itu maksudnya. Terjemah maksudnya keadaannya yang berasal daripada perkataan syaklihi. Kita kena tengoklah betul ke mana nahyi itu. Jadi mufasir dia tak itu. Tak payah. Tadi aku nak show tulis juga, tapi kalau macam ni okey, sebab tak tulis pun boleh tak, takut dia serabut lagi kalau tulis kan. Banyak benda pun nak tanda. Terjemah lah. Dan maka Nabi, Beliau Ibn Abbas berkata, maka Nabi SAW mengeluarkan seorang perempuan dan Umar juga mengeluarkan seorang lelaki. ajab, maka Nabi SAW pernah mengeluarkan, pernah mengeluarkan seorang perempuan, Dan Umar juga pernah mengeluarkan seorang lelaki. seorang lelaki. Tapi faham kot, maksudnya seorang perempuan yang menyerupai lelaki dan seorang lelaki yang menyerupai perempuan. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبر أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في البيت مخنث فقال لعبد الله أخي أمي سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإن تقبل ب4 وتدبر ب8. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. Sini apa? Alaikum. Alaikum. Hadis masyhur. Qala Abu Abdillah. Ha? Qala Abu Abdillah. Oh, tak ada pula. Apa qala Abu Abdillah? Qala Abu Abdillah tuqbilu bi4 wa tudbiru, yani 4 mukami batniha. Lipat. Tak ada. Fa hiya tuqbilu bihinna wa qawluhu wa tudbiru bi8, yani Ada kat tepi ni. Panjang lah. panjang. Cantik kat kalau ada kan. Dia jelaskan. Bagus lah. Kialkan je lah. Walaupun India tak ada. Tak ada faedah ada. Okay. Qala Abu Abdillah tuqbilu bi4, yani 4 ukanin. Ukani batniha fayatuqbilu bihinna wa qawluhu tudbiru bi8, yani atrafi apa? أطراف هذه العكن ال4 لأنها محيطة بالجنبين حتى لاحقت. وإنما قال ب8 ولم يقل ب8 وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل ب8 أطراف. Sampai situ. Malik bin Ismail menyampaikan kepada kami. Tak payah tengok saya. Tak payah saya. Tak payah. Wahai daripada Abu Abdillah tak boleh. Tak payah. Malik bin Ismail menyampaikan kepada kami, Zuhair menyampaikan kepada kami, Hisham bin Urwah menyampaikan kepada kami bahawa Urwah mengkhabarkan kepadanya, bahawa Zainab binti Abu Salamah mengkhabarkan kepadanya, bahawa Ummu Salamah mengkhabarkan kepadanya bahawa Nabi SAW berada di sisinya, sementara dalam rumah terdapat seorang mukhannath, dalam kurungan lelaki berkelakuan seperti perempuan. Dia berkata berkelakuan seorang pondan. pondan. Seorang mukhannath pondan. Maka Dia berkata kepada Abdullah, iaitu saudara Ummu Salamah, wahai Abdullah, sekiranya esok dia siapa? Dia berkata kepada pondan tu lah. pondan tu. Dia gosip. Dia itu pondan berkata kepada Abdullah, iaitu saudara Ummu Salamah, wahai Abdullah, sekiranya esok Allah membuka Taif untuk kalian, maka aku akan menunjukkan kepadamu anak perempuan Ghailan, semuanya menghadap dengan 4 dan membelakangi dengan 8. Nabi SAW bersabda, janganlah sekali-kali mereka itu menemui kalian. Jangan sekali-kali dibiarkan mereka masuk
Mereka tu pun dah lah. Dia kan mereka. La yadkhulanna kan. La yadkhulanna haula'i. Haula. Jangan sekali-kali dibiarkan mereka masuk ke dalam rumah kalian. Dia rosakkan. Cerita tentang perempuan pula. Sesungguhnya dia janganlah sekali-kali dibiarkan mereka itu masuk menemui kalian. Masuk menemui kalian. Dia dakhala ala ni biasanya masuk rumah lah. Sebab masuk rumah pun. Janganlah sekali-kali dibiarkan mereka masuk ke rumah kalian. Masuk ke rumah. Abu Amilah ni potong. Okey. Dia menghadap dengan 4 dan dia berpaling dengan 8. Tu dia punya apa? Rukan. Ini lipatan perut. Lipat kat tepi tu. Kalau tengok dari depan nampak 4 je. Kalau tengok dari belakang nampak 8. Sekali lagi terjemahan dia. Ala binti Ghailan tu. Wahai Abdullah, sekiranya esok Allah membuka Taif untuk kalian, maka aku akan menunjukkan kepadamu anak perempuan Ghailan. Sesungguhnya menghadap dengan 4 dan membelakangi dengan 8. Dia, sesungguhnya dia. Sesungguhnya dia menghadap dengan 4. Sesungguhnya dia menghadap dengan 4 lipatan perut dan membelakangi dengan 8. Tengok di belakang nampak 8. 8 lipatan. Gemuk lah. Tapi dia suka yang gemuk lah. Okey. Tapi pondan. Babu qassi syaribi wa kana ibn Umar yuhfi syaribahu hatta yunzara ila bayad al-jild wa ya'khudha hadain yani baina syaribi wal lihiyati. Bab memotong misai. Ibn Umar biasanya menipiskan misainya sehingga ya'khudhu tadi. Ibn Umar biasanya menipiskan misainya sehingga kelihatan kulitnya yang putih itu. Lalu beliau mengambil kedua-duanya. Bukan lalu dan. Maksudnya ini mazhab Hanafi punya dalil lah. Misai ini cukur sampai nampak bawah. Lalu dan beliau memotong dan beliau memotong kedua-duanya. Memotong kedua-duanya. Memotong iaitu di antara misai dengan janggut. Wa ya'khudhu hadaini. Wa ya'khudhu tu maksudnya potong lah. Wa ya'khudhu hadaini yani tarf asy-syafatain alladhina huma baina asy-syaribi wal lihyah. Maksudnya ni misai ni yang bersambung dengan janggut pun dia sini. Dia buang. Itu maksud dia. Dan beliau memotong kedua-dua bahagian bulu kedua-dua bahagian bulu ini, yakni bulu yang berada di antara misai dan janggut. Sini tepi. Ada kata ini yang ni maksudnya. Ada tafsirkan ni qila di sini. Maksudnya dia bersihkan. Ni kan buang. So kalau ada kat sini pun dia buang. Beliau memotong kedua-dua bahagian bulu ini, iaitu bulu di antara misai dengan janggut. Kedua bahagian belah kanan belah kiri. Wa bihi qala haddatsana Makki bin Ibrahim. Sekali lagi beliau memotong kedua-dua bahagian bulu ini, iaitu bulu di antara misai dengan janggut. Wa bihi qala haddatsana Makki bin Ibrahim an Hawwalah an Nafi'. قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من الفطرة قص الشارب. هذا كمان ها؟ Agak sini dah ha an nafi'in ha. Betul? Qala ashabuna. An nafi'in ha. Sini tak ada? Sekejap.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. عن نافع قال أصحابنا عن المكي. نافع daripada Makki. Tak ada ha. Lagi. Al-Makki bin Ibrahim menyampaikan kepada kami daripada Hanzalah daripada Nafi'. Kemudian telah berkata oleh Telah berkata sebahagian sahabat kami daripada Al-Makki, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, termasuk daripada fitrah memotong misai. termasuk daripada fitrah memotong misai. Yang fitrah tu dibuat kerana sunnah. Buat dulu. Sunnah. Sesuai fitrah. Boleh lah. Potong misai. Sebab kalau dalam hadis tu 10 perkara daripada sunnah-sunnah para anbiya kan, ataupun sama anbiya, daripada perkara-perkara fitrah. Tak payahlah sunnah tu. Itu syarahan. Sebab benda tu itu orang tu syarah sebab ada makna lain-lain. Termasuk daripada fitrah. Dia ulama tafsir kan, fitrah tu maksudnya benda tu kalau manusia buat, dia sebenarnya sesuai dengan fitrah dia. Kalau dia tak buat, benda tu bertentangan dengan diri dia. Maksudnya biarkan benda tu, tak buang, sebenarnya bertentangan dengan fitrah dia. Itu salah satu makna lah. Dan fitrah ni hukumnya sunat. Hukum tu kita cerita lain lah. Dia daripada dalil yang lain. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية الفطرة خمس أو قال خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. Ali menyampaikan kepada kami, Sufyan menyampaikan kepada kami, katanya Az-Zuhri menyampaikan kepada kami daripada Sa'id bin Al-Musayyib. Ya. Sufyan menyampaikan kepada kami, beliau berkata, ya, Hadath Sufyan qala Az-Zuhri, Sufyan telah menyampaikan kepada kami bahawa Zuhri telah berkata. Macam mana dia kata sana? Sufyan menyampaikan kepada kami, katanya Az-Zuhri menyampaikan kepada kami. Oh, Hadath Sufyan qala Az-Zuhri hadatsana. Oh, betul ke? Qala Az-Zuhri hadatsana. Qala Az-Zuhri hadatsana. Okey, betul. Sufyan telah menyampaikan kepada kami. Sufyan menyampaikan kepada kami, katanya Az-Zuhri menyampaikan kepada kami. Okey. Daripada Sa'id bin Al-Musayyib, suatu riwayat daripada Abu Hurairah, fitrah itu 5 perkara. Atau beliau berkata, atau beliau berkata 5 perkara termasuk daripada fitrah. Okey. Berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong misai. Okey, jelas hukum dia. Semua ini hukumnya adalah sunat kecuali satu, iaitu berkhitan. Mazhab Syafi'i, lelaki dan perempuan dua-dua wajib. Mazhab Hanafi, perempuan tak wajib, lelaki sahaja yang wajib. Oh, ni dia orang dah buat bincangan tentang ni, khitan perempuan. WHO kata tak ada faedah. Dia doktor Malaysia pun nak juangkan dia. Babu taqlimil azfari. Bab memotong kuku. Bab memotong kuku. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة تقليم الأظفار وقص الشارب. Ahmad bin Abu Raja menyampaikan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman menyampaikan kepada kami, katanya, aku mendengar Hanzalah daripada Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu termasuk mencukur bulu kemaluan, memotong kuku dan memotong Fitrah itu termasuk dalam fitrah. Termasuk dalam fitrah mencukur bulu kemaluan, memotong kuku dan memotong misai. Ya,
daripada zaman Nabi Ibrahim kan. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Ulama tafsir kan, kalimat tu maksudnya khisal fitrah. Ibrahim diperintahkan untuk buat. Dan fitrah juga memberi makna ini semua sunnah ataupun amalan dah lama dulu ke. Orang yang mula khatam Nabi Ibrahim. وبه قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة 50 الختان والاستحداد وقص الشارب تقليم الأظفار ونتف الإبط. Ahmad bin Yunus menyampaikan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menyampaikan kepada kami, Ibnu Syihab menyampaikan kepada kami daripada Sa'id bin Al-Musayyib daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, fitrah itu 5 perkara: berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong misai, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Dan ini yang tatbik usul fiqh tak semestinya ma'tuf dengan ma'tuf alaih hukum ni sama. Al-khitan ni kan wajib, yang lepas tu semua sunat. Jadi orang yang mengatakan sunat tu dia guna kaedah tu. Jadi semua maktufat hukum ni mesti sama. Kalau semua sunat, kalau sunat semua kena sunat. Kalau wajib semua kena wajib. Fi dha'f. وبه قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفر اللحى وأحفوا الشوارب وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. Muhammad bin Minhal menyampaikan kepada kami, Yazid bin Zuraik menyampaikan kepada kami, Umar bin Muhammad bin Zaid menyampaikan kepada kami daripada Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, berbezalah kalian dengan kaum musyrikin. Daripada Nabi SAW baginda bersabda lah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, bersabda, berbezalah kalian dengan kaum musyrikin. Biarkanlah janggut dan nipiskanlah misai. Nipiskanlah misai. Hadis perkataan ihfa ni dalil mazhab Hanafi. Kita guna dalil perkataan qas gunting. Ihfa ni licin. Mazhab Syafi'i tak disunatkan licinkan misai. Ibnu Umar apabila menunaikan haji atau umrah, maka dia menggenggam janggutnya dan memotong selebihnya. Menggenggam janggutnya, maka fama fadala, yang lebih dari genggaman beliau memotongnya. Fama fadala akhadahu. Ini menjadi dalil pendapat kedua lah. Tapi Imam Nawawi tarjih janggut ni tak dipotong walaupun melepasi segenggam. Tapi sebahagian ulama' kata sunatnya potong. Dia khilaf lah. Syekh Nuruddin tak dia amalkan yang ni lebih potong. Ibn Umar, Ibn Nawawi mengambil umum hadis, kata ini amalan Ibn Umar. Umum hadis guna lafaz wafiru, maksudnya lepaskan dia. Dia panjang macam mana pun biar dia begitu. Tapi ini amalan yang juga diamalkan oleh sebagian ulama. Fama fadala, maka yang lebih daripada genggaman beliau memotongnya. Dalam kurungan tu daripada genggaman. Yang lebih daripada genggaman beliau memotongnya. Kata yang buat macam ni, Sayyidina Abu Hurairah pun buat, Sayyidina Umar pun buat kepada seorang lelaki, Hasan Basri pun buat. Yang Imam Nawawi tarjihkan afdalnya tak potong. Dia bukan haram. Yang Imam Nawawi dalam Majmu' ada tulis masalah. Babu i'fa'il liha ataupun luha. Afau. Afau. Kathuru wa kathurat amwaluhum. Bab membiarkan dia ada tambahan dalam kurungan lebat dan panjang. Membiarkan janggut tanpa dipotong lah. Bab membiarkan janggut tanpa dipotong. Afau bermaksud jumlah mereka menjadi banyak dan banyak pula harta benda mereka. Kasuru afau, segi bahasa lah. Afau maknanya banyak, jumlah mereka menjadi banyak dan banyaknya harta mereka.
وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى ataupun luha. Muhammad menyampaikan kepadaku, Abdah mengkhabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Umar mengkhabarkan kepada kami daripada Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, potonglah misai kalian dan biarkanlah janggut tanpa dipotong. Apa dia? Biarkanlah janggut tanpa dipotong. Yang riwayatkan hadis ni Ibnu Umar kan? Tu ulama tanya, kenapa Ibnu Umar potong? Beliau yang riwayatkan hadis ni. Waffiru syawariba wa a'ful luha. Luha. Biarkan. Yang entry pun kami potong. Yang buat trim. Ada juga yang Hasan Basri contohnya, dia akan, kalau ulama kata disunatkan tu, kalau dia punya janggut tu nampak huduh sangat tepi bawah, dia potong yang terjojol-jojol. Hasan Basri buat. Kan tak boleh potong sampai satu orang tak boleh. Itu dia pakai yang wafiru. Tapi dalam apa? Dalam majmu' kan Imam dalam Ihya ada 10 khisal janggut yang makruh. Jadi antara yang disunatkan menguruskan janggut dia kalau nampak wuduk, cacat ke apa ke dia boleh. Okey. Tapi biasalah, adakah perintah tu lil wujub ke ataupun lin nadab? Itu fuqaha punya bahas. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata haram, tapi pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i makruh. Cukup. Jadi macam itu ma'ruf lah masalah. Ajar sebut. Babu ma yudhkaru fi syaibi. Bab tentang uban. Bab tentang uban. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. Mu'alla bin Asad menyampaikan kepada kami, Wahai menyampaikan kepada kami daripada Ayub daripada Muhammad bin Sirin, katanya, aku bertanya kepada Anas, adakah Nabi SAW pernah mewarnakan rambut dengan inai atau lainnya? Beliau berkata, bagi dia tidak beruban melainkan sedikit. Sekejap. Khadaba ni mewarnakan rambut ya. Terjemah gitu. Biasa boleh. Menginaikan rambut. Menginaikan rambut tu dah memang guna inai ya. Tapi khadab ni dia tak spesifik guna inai. Dia guna hinna, katam, jadi mewarnakan. Dia mewarnakan rambutnya dalam kurungan dengan inai atau lainnya. Dia berkata, bagi dia tidak berubah melainkan sedikit. Lam yablughi syaiba illa qalila. Macam mana? Bagi dia tidak berubah melainkan sedikit. أن القليل من الشعر الأبيض لا يبادر إلى خضبه. Ya, uslub dia tu. Baginda tidak beruban melainkan sedikit. Okey. Maksudnya baginda tidak sampai beruban melainkan sedikit. Sebab tu ulama bahaskan Nabi pernah menginai ke tak pernah. Ada bahas panjang. Sebab uban Nabi 19 je, 20 seluruh janggut dengan rambut. Jadi inai ke tak pernah? Pernah ke tak pernah? Sampai ada bahas itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
asyhadu an la ilaha illallah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. وما أتي محمد صلى الله عليه وسلم. أوكي أبدا. وبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب، هذا ما يخضب، لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته لفعلت. تدري لفعلت تقدير تدري زي sebut. Okey lagi. Sulaiman bin Harb menyampaikan kepada kami, Hamad bin Zaid menyampaikan kepada kami daripada Thabit, katanya Anas ditanya mengenai pewarnaan Nabi SAW. Maka beliau berkata, Pewarnaan. Anas bertanya Anas ditanya tentang tentang pewarnaan Nabi SAW akan rambut dan janggutnya. Pewarnaan apa? Sebutlah janggut dan rambutnya. Pernah buat ke? Rasulullah pernah khidab ke? Dia Anas tanya mengenai pewarnaan Nabi SAW akan rambut dan janggut. Maka beliau berkata, sesungguhnya baginda tidak mewarnakan sesuatu. Sesungguhnya baginda tidak sampai rambut Nabi sehingga perlu diinaikan, sehingga perlu diwarnakan. Lam yablugh ma yukhdab. Nabi SAW tidak sampai apa tadi? Tidak sampai rambut Nabi. Sebenarnya baginda tidak sampai rambut Nabi sehingga dia lam yablugh ma yukhdab. Nabi SAW tidak sampai kepada keadaan yang perlu diwarnakan rambutnya. Macam tu. Nabi SAW tidak sampai kepada keadaan yang perlu diwarnakan rambutnya. Maksudnya ada lubang tapi tak banyak sangat sampai nak kena warnakan. Kemudian Nabi SAW sesungguhnya baginda tidak sampai rambut Nabi kepada tak ada rambut tak ya. Tidak sampai keadaan sesungguhnya baginda tidak sampai keadaan yang perlu diwarnakan rambutnya. Okey. Sekiranya aku mahu, nescaya aku dapat menghitung uban-uban yang ada pada janggut. Kan. Kalaulah aku mahu untuk menghitung uban-uban di janggutnya, pasti aku boleh melakukannya. Itu yang kata di takdir tu, la fa'al tu.
Kalau aku mahu menghitung uban-uban di janggut baginda, pasti aku boleh melakukannya, sebab terlalu sedikit. Syamatat. Cuba terjemah daripada Su'ila Anas ditanya. Anas ditanya mengenai pewarnaan Nabi SAW akan rambut dan janggutnya. Okey. Maka beliau berkata, sesungguhnya baginda tidak sampai keadaan yang perlu diwarnakan rambutnya. Rambut dan janggutnya. Tambah satu lagi. Kemudian Kalaulah aku mahu menghitung uban-uban yang ada pada janggutnya, pasti aku dapat melakukannya. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثني إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقادح من ماء وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيه شعر من شعار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. بعث إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل. تسمع أواز كده bagian setelah dia. Malik bin Ismail menyampaikan kepada kami, Israel menyampaikan kepada kami dari Uthman bin Abdullah bin Mauhab. Katanya, keluargaku mengirimkanku untuk membawa segelas air kepada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Israel memegang bekas dari perak dengan menggunakan 3 jari. Di dalamnya terdapat rambut daripada rambut-rambut Nabi SAW. Apa dia? Wa qabla Israel memegang bekas dari perak dengan menggunakan 3 jari. Di dalamnya terdapat rambut daripada rambut-rambut Nabi SAW. Kebiasaannya apabila seseorang ditimpa penyakit ain atau sesuatu, maka dia akan mengirimkan bekas itu kepadanya. Lalu aku melihat ke dalam juljul. Bukan. Dia akan mengirimkan kepada Ummu Salamah bekas. Maka dia akan mengirim kepada Ummu Salamah bekas itu. Tak, bekas je. Maksudnya bila ada orang ada sakit, dia akan hantar bekas dalam tu ada air. Jadi Ummu Salamah akan celup rambut Nabi dalam tu. Jadi hadis ini tentang tabarruk dengan, bukan tabarruk je, tadawi lagi, mengambil ubat dengan rambut Nabi. Kebiasaannya bila seseorang ditimpa penyakit ain atau sesuatu, maka dia akan mengirimkan kepada Ummu Salamah bekas. Bekas. Kemudian ba'atha ilaiha mikhdabatan. Lalu ada lalu ke? Betul? Lalu aku melihat ke dalam juljul. Apa jujur? Dia kata bekas dari perak. Juljul bekas daripada perak. Lantas aku melihat ada rambut-rambut yang berwarna merah. Rambut-rambut berwarna merah. Maksudnya rambut Nabi lah. Maksudnya hadis ini nak istimbatkan bahawasanya Nabi pernah mewarnakan rambutnya. Ataupun ada juga orang tafsirkan selepas itu baru dinaikkan. Salah, maksudnya dia kata pegang dengan 3 jari itu menunjukkan bekas itu kecil lah. Au ibara an adadi ta'dad irsal Uthman ila Ummi Salamah. Qawlu min qasa'in kana bil fa' wal ma fi bayan al-jins wal qadam. Syai'un yutakhadhu min al-fidda was-safra wan-nuhas. كان عند شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمر في شيء يشبه الجلجل، وكان الناس يستشفون بها من المرض. تارة يجعلون في قدح من ماء يشربون، وتارة في إجانة من الماء،
فيحدثون في الذي فيه الجذور الذي فيه شعره النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi orang bila sakit akan hantar bekas untuk ambil ni lah. Karena idza asaba al-insan 'ainun aw shay'in ba'atha ilaiha siapa? Tadi kita kata siapa? Salamah. Sayyidina Ummu Salamah kan? Bekas. Okey. Bas. Sambung kemudian. Wallahu a'lam bissawab.